Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam menghayati falsafah bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini saya nak bicarakan mengenai kehebatan dan keagungan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran ni agung untuk setiap bulan, setiap hari, setiap saat. Dia memang sentiasa agung. Tetapi macam mana saya nak increase, saya nak mempertingkatkan daya usaha saya untuk mengagungkan Al-Quran. Kenapa bulan puasa, Ustaz? Bulan lain? Begini, bulan puasa kan Allah pilih untuk turunkan Al-Quran. Kita kena faham macam ni tau. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dengan Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dengan memberi Al-Quran. Di mana saja ada Al-Quran, di situasi mana sekalipun ada Al-Quran, situasi itu, bulan itu, hari itu akan jadi hari yang penuh barakah. Cuba ibu ayah, hari ini ataupun dalam amalan seharian kita, kita baca Quran. Every day, kita mulakan hari itu baca Al-Quran. Hari itu penuh hari yang berkat. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Sebab itu kita disebut sebagai ummah faridah, faridatul Quran. Ummah yang unik, yang tunggal, diaspirasikan dengan Al-Quran Al-Karim. Kenapa Allah tak beri Quran untuk umat-umat terdahulu? Allah simpan Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk saudara, untuk saya, untuk ibu dan ayah. Untuk kita Allah simpan Al-Quran supaya jadi pemberian yang terakhir, hadiah yang istimewa. Oleh demikian, Al-Quran adalah kitabullah yang dibekalkan untuk manusia supaya manusia baca, faham dan beramal. Allah beritahu bulan Ramadan ini Allah muliakan bukan kerana puasanya, bukan kerana tarawihnya, bukan kerana sedekahnya, bukan kerana zakatnya. Bukan sebab itu bulan Ramadan jadi mulia. Bulan Ramadan jadi boom, jadi wow kerana Al-Quran. Because of Al-Quran. Sebab itu kalau kita lihat kehidupan para ulama, para alim ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan juga para salafus saleh, kesemua mereka bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Bukan cerita dongeng tau. Ada imam-imam kita yang khatam Quran sampai 15 kali, 20 kali. Ada yang khatam sampai 30 kali. Every single day dia khatam sekali. Kita kata, ya ke Ustaz? Ya. Imam Syafi'i rahimahullah stop semua pengajian. Bulan Ramadan stop semua pengajian. Dia akan betul-betul membaca Al-Quran. Jadi keseluruhan hari di bulan Ramadan, Imam Syafi'i akan habiskan dengan baca Al-Quran. Quran. Sebab memahami apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kan disusun tu dalam surah Al-Baqarah ini, ayat 183. Cuba ibu ayah baca surah Al-Baqarah ni daripada ayat 183 sampai 187. 183 until 187. 183 sampai 187 cerita mengenai bulan puasa. Masuk bulan puasa, syahrul kutiba alaikumusiyam, kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, dan semua yang berkaitan dengan bulan puasa. Jadi puasa, Quran. Quran, puasa. Sebab itu Allah Taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah pilih untuk turunkan Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan sejelas-jelasnya petunjuk tadi. Al-Quran petunjuk. Dan Al-Quran menjadi kitab pembeda di antara hak dan batil. Bulan puasa adalah bulan untuk kita faham mana yang kita kena buat, mana yang kita tak perlu buat. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Maksud bulan puasa adalah bulan bila saya membaca Al-Quran, saya dapat membatasi kehidupan saya, halal dan haram. Sebab itu Furqan, Al-Quran Furqan. Bulan puasa, bulan yang kita ada hubungan baik dengan Allah. Bulan itu kita baca Quran, kita hayati Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memuliakan juga bulan Ramadan ini dengan nuzulnya Al-Quran seperti mana surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Kenapa malam itu jadi lebih baik daripada 1000 bulan? Why? Agak-agaknya kenapa? Sebab Allah turunkan Al-Quran pada malam tersebut. Dengan turunnya Al-Quran pada malam tersebut, jadilah malam yang terbaik. Jadilah malam yang terbaik, digandakan siapa-siapa beramal pada malam tersebut seperti dia beramal 1000 tahun. Wow. Reward yang Allah berikan. Jadi bulan Ramadan, bulan saya membaca Al-Quran. Bulan saya tadarus Al-Quran. Bulan saya berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ibu ayah dan saudara yang saya kasih sekalian. Mungkin ada di antara kita kan yang masih lagi merangkak-rangkak baca tau. Saya tak nafikan. Ada di antara kita yang masih cuba belajar yatara'ra'u, kata Nabi SAW. Masih merangkak-rangkak, kadang dia nak baca susah, nak sebut susah. Bulan puasa adalah bulan untuk buat latihan supaya kita lancar baca Al-Quran. Ini kaedah yang saya amalkan. Pada masa mula-mula saya convert, saya masuk Islam, bulan Ramadan saya jadikan sebagai bulan untuk saya lancarkan bacaan Al-Quran. Sebab dengan keberkatan Allah turunkan Al-Quran, Allah akan mudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Percayalah. Cuba buat di bulan Ramadan bagi mereka-mereka yang masih lagi merangkak-rangkak bacaannya. Jadikan bulan Ramadan bulan untuk buat latih tubi. Latih tubi 1 bulan untuk melancarkan bacaan. Kita jadi merangkak-rangkak ni, saudara, sebab kita bulan lepas kita baca, lepas tu 3 bulan kemudian kita baca, ataupun sebulan sekali, 2 kali je kita baca. Kalau kita baca setiap hari, mustahil kita tak lancar bacaan. Orang yang jarang-jarang baca yang jadi merangkak-rangkak. Jadi bulan Ramadan, bulan untuk kita hebatkan, melancarkan lagi bacaan Al-Quran Al-Karim. Jadinya, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan dimuliakan dengan Al-Quran, jadi kita baca Al-Quran. Hidupkan Al-Quran di masjid, hidupkan Al-Quran di surau, hidupkan Al-Quran di rumah, hidupkan suasana tadarus dalam Al-Quran. Percayalah bahawa sesungguhnya sesiapa yang membaca Al-Quran, dia telah berbicara, dia telah membaca bicara Allah Subhanahu wa taala. Imam Qurtubi sebut, man balaghahu Al-Quran faka'annama kallamahu Allah. Siapa yang sampai kepadanya Al-Quran, Allah berbicara dengan dia. Tak rasa seronok baca bicara Allah. Contoh, saya ambil contoh, tiba-tiba saya dapat surat daripada orang besar. Orang kenamaan dapat surat. Saya dapat surat tu daripada pejabat sekian-sekian. Dapat surat. Saya dapat surat tu rasa, wow, saya dapat surat. Saya rasa teruja. Saya buka surat tu, saya akan baca. Baca lagi. Saya frame. Kerana saya simpan betul-betul. Sebab ini adalah satu surat yang datang daripada orang yang sangat besar. Besar nama dia. Ini Al-Quran kot. Datang daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi baca Al-Quran. Kata Imam Qurtubi, siapa yang baca Al-Quran, dia telah berbicara dengan Allah. Itu satu. Keduanya, para salafus salih ada sebut, inni akhafu an yamurra alayya yawmun lam aqra fi kitab Allah. Aku khawatir kalau ada hari-hari yang aku lalui, aku tak baca Quran pada hari tersebut. Takkan tak rasa risau. Kita kan senang tau. Kalau kita nak tengok kita ni ada hubungan baik atau tidak dengan Al-Quran, kita buat satu analisa beginilah. Kalau saya tak makan, saya rasa lapar. Kalau saya tak minum, saya rasa dahaga. Kalau saya tak baca Quran, saya rasa apa? Kalau tak rasa apa-apa, maksudnya kita tak ada hubungan baik dengan Al-Quran. Saya tak makan, saya rasa lapar. Saya tak minum, saya rasa dahaga. Saya tak baca Quran, saya tak boleh nak tidur. Ada something miss in my life. Pada satu hari, ada benda yang saya tak buat. Rasa macam ada kelompongan. Nak tidur tak lena. Sebab Al-Quran memanggil-manggil. Ada santapan rohani yang kita tak buat pada hari tersebut. Itu maksudnya. Umar bin Abdul Aziz memberitahu begini, inni akhafu an akuna minal ladina takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Aku khawatir kalau aku jadi tergolongan orang yang tinggalkan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan melatih tubi melancarkan baca Al-Quran. Bulan Ramadan, kita akan dimuliakan Allah dengan Al-Quran. Selain daripada puasa, kita perkasakan dengan baca Quran. Puasa ini tahan makan dan minum.
mulut yang disenyapkan daripada makan minum, mulut yang disenyapkan daripada berbicara perkara yang tidak berfaedah, dialihkan kepada Al-Quran Al-Karim. Semoga bulan Ramadan kali ini lebih bermakna untuk kita dengan hubungan baik, dengan membina hubungan baik dengan Al-Quran Al-Karim, supaya kita dapat syafaat ketika kita bertemu Allah melalui syafaat Al-Quran Al-Karim. Selamat beramal.